Kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sesiapa yang memberi salam, selamat pagi dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Terlebih dahulu, saya ingin minta maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa dan ada terkilah daripada segi fakta yang mungkin menyebabkan tuan-tuan tak puas hati dengan saya sebelum ni. Jadi kita selesaikan perkara ni. Okey, jadi tuan-tuan perebutan oil and gas ni tak tahu tuan-tuan nak kata. Okey, jadi tuan-tuan saya tidur semalam tak apa nak lena lah, tidur kan. Tapi orang kata apa, tidur dalam aircon ni dia lena lah, tapi fikiran kita tu tak apa nak lena. Kan, fikiran kita tu tak apa nak lena. Kita takut kita buat silap. Kan, kita takut kita buat silap dengan orang ni tuan. Buat silap dengan orang ni kira susah kita nak minta maaf. Susah kita nak minta maaf lah. Kalau dia maafkan kita, okey lah. Kalau dia tak maafkan kita, kita kena menjawab esok. Tapi orang kata apa, di akhirat lah. Di dunia tak apa lah. Di dunia kita boleh tunjuk ego kita lah. Aku live viewer, supporting aku tinggi apa segala macam. Boleh lah cakap macam tu. Kan, esok mati. Kan, esok mati. Esok mati tak boleh nak kata apa-apa. Kan, nak kena berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selamat berpuasa. Jadi tuan-tuan, saya semalam yang Pak Long tu cakap tahun 1941 tu, saya duduk terkebir-kebir, duduk terfikir kan. Saya duduk cari sebab benda banyak nak kena ingat kan. Benda banyak nak kena ingat. Cuma kesilapan Pak Long tu semalam dia sebut Tunku Abdul Rahman. Bila dia sebut Tunku Abdul Rahman tu yang jadi benda ni tak logik. Tu yang benda tu jadi tak logik. Tapi untung boleh tidur. Kami tugas ni awak COVID-19 pusing kampung. Tak apa, dapat pahala. Kan, dapat pahala. Tolong jaga orang. Tolong jaga keselamatan orang. Jaga kebajikan orang. Dapat pahala. Kan, tak apa, sekejap boleh tidur. Kita doakan abang Mike 200 ni. Tu kena pakai nama sebenar. Tu kena pakai nama sebenar entah dalam Facebook ni. Saya takkan nak doa. Saya kata, Ya Allah, Tuhanku, bagikanlah keselamatan dan kesejahteraan kepada Mike 200. Siapa dia Mike 200 ni? Kan? Buh nama senang nak doa senang. Nak doa senang bang. Melawak melawak sikit. Okey. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam Waalaikumsalam. Kan, Syafiq dah handsome semua dengan aku. Mana sombong ni. Selalu sangkut tekan emoji banyak sangat. Tiba-tiba start ni tak tahu siapa. Kan, tiba-tiba start ni tak tahu siapa. Lah okey kot, saya tunggu Ustaz. You has been slain. Mobile Legend. Disangkut-sangkut lah. Okey dah. Jadi mana ni ni? Bukan sombong ni Tak sombong kan. Cuma kita nak fokus pada topik utama. Jadi dia jadi sangkut-sangkut pula dah. Ya Allah Tuhanku. Keras, line tak clear. Okey dah sekarang. Okey dah kot. Tengok okey tak? Tolong jawab. Okey cun. Okey. Pasang lah Unify kat rumah tu. Orang kata modal tak cukup. Okey tuan. Jadi saya baca tuan. Jadi Pak Long tu sebut tentang 19 pasal. Jadi saya baca banyak agak lah tadi waktu sahur tadi. Saya baca apa nama ni tentang berkenaan dengan sangkut-sangkut dia. Kejap sangkut, sekejap okey. Suara dengar, suara. Yang penting suara. Sangkut muka tak apa. Muka tak penting. Suara tu sangkut tak? Suara sangkut-sangkut
Suara sangkut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey now, ayah Ken tengok ah. Okey, jadi tuan-tuan, jadi Pak Long tu dia sebut salah lah. Tentu tuan yang kita jadi konflik. Jadi tuan-tuan, saya pi baca dalam handset parlimen lah. Saya baca dalam handset parlimen tahun 1981. Jadi yang Pak Long tu cakap betul lah pada awal tahun 80-an lah. Jadi golongan di Bukit Malut ni, dia memang ada tuan-tuan lah. Memang ada mereka ni masa perang dunia kedua tu. Kan? Benda ni macam mana dibuktikan? Dia bukan buktikan melalui landasan kereta api maut ni. Tak. Masa perang dunia kedua dululah. Mereka ni rata-ratanya daripada Kelantan, Kedah dengan Perak. Tak silap saya. Kelantan, Kedah dengan Perak. Mereka ni telah dibawa ke Thailand. Mereka telah dibawa ke Thailand menjadi buruh paksa. Kan pada waktu tu gabung kan. Nak menentang apa nama ni penjajah ni. Jadi mereka ni dibawa dibawa ke Thailand dan kemudiannya mereka ni dibawa ke Burma. Tu yang dipendekkan cerita lah. Jadi pada tahun 80-an ni, daripada tahun awal tahun 80-an ni, jadi kerajaan dia ada buat satu program lah. Jadi untuk pelarian ni. Untuk pelarian daripada Myanmar. Sebab waktu tu berlakunya pembersihan etnik di Myanmar. Jadi mereka lari. Jadi tuan-tuan, sebilangan kecil di antara pelarian yang lari pada waktu itu, mereka tu memang adalah susu galur orang di tanah Melayu. Jadi macam mana nak buktikan ni? Macam mana nak buktikan? Yang nak buktikan ni bukan mereka cakap. Bukan mereka beritahu. Bukan Pak Long tu beritahu kata kami ni susu galur keturunan Melayu tak. Dia kena ada keluarga. Dia kena ada keluarga di tanah Melayu ni. Dia kena ada keluarga di tanah Melayu ni untuk buktikan kata dia ni orang tanah Melayu. Sebagai contoh macam ada makcik tu cakap semalam, dia kata apa nama ni keturunan dia mai daripada tempat di Kedah tu kan. Jadi dia kena ada susu galur keturunan depa ni, barulah dia akan orang kata apa dapat join satu program. Program di bawah Biro Tata Negara. Jadi depa ni akan masuk dalam mereka akan masuk dalam program ni lah, Biro Tata Negara ni. Jadi barulah mereka ni diberikan kerakyatan. Depa ada rakyat kan. Depa ni bukan penduduk tetap. Depa dapat rakyat yang boleh mengundi. Depa ni dapat kerakyatan yang boleh mengundi sebab depa ni memang orang asal. Mereka ni memang orang asal, bukan orang asal di Langkawi itulah, tapi ditempatkan di Langkawi. Kalau nak kata mereka ni Langkah Suka tak, bukan Langkah Suka. Mereka ni orang merata lah, orang tanah Melayu. Tak tahu main mana-mana, tapi tiga negeri ni lah. Kelantan, Perak, Kedah. Tapi bukan orang asal Langkawi, bukanlah. Macam mereka duk kata orang asal Langkawi ni, bukanlah. Memang betul lah, bukan orang asal Langkawi. Tetapi mereka ni adalah mengikut kajian saya lah. Orang Melayu betul. Orang tanah Melayu. Bukan orang Melayu Burma. Yang mereka duk sebut. Mereka pun salah sebut. Mereka cerita kat kita. Bukan Melayu Burma. Orang tanah Melayu. Bukan Empire Burma apa dia sebut semalam. Tanah Seri. Tak ada kan benar. Memang mereka ni orang tanah Melayu. Jadi mereka ni orang tanah Melayu pada perang dunia kedua ni dibawa pergi Kedah, Perak dan Kelantan, dibawa pergi ke Thailand. Pada mulanya dibawa pergi ke Thailand, lepas tu dihantar ke Burma. Jadi yang kerajaan bagi kepada mereka ni warga negara ni, dia ada tapisan dia. Dia bukan faktor politik kan. Dia bukan faktor politik. Nampak macam faktor politik. Tetapi bukan faktor politik. Sebab pada waktu tu memang BN dah menang sedia dah. Betul tu Fik, tentang buruh paksa dari negeri-negeri utara. TM dari Perlis ada juga. Memang orang tanah Melayu. Ni pensyarah sejarah beritahu. Jadi betul lah, saya baca tadi betul. Jadi betul, mereka ni bukan orang Melayu Burma. Hak sebut orang Melayu Burma ni lain. Melayu Burma ni kategori lain. Nanti saya cerita. Haknya orang tanah Melayu ni kategori dia lain. Jadi mereka ni dihantar pergi ke sana. Mereka dihantar pergi ke Burma. Jadi bila mereka balik main tuan, mereka ni dapat kerakyatan dan mereka boleh mengundi. Dan mereka dapat kerakyatan ni bukan kerajaan bagi pada mereka buta-buta untuk kerakyatan. Dia ada tapisan salah-salah keturunan. Susu galur. Maknanya mereka kena tentukan. Mereka kena tentukan ahli keluarga mereka. Kena ada saksi lah, lebih kurang macam tu lah kiranya. Tak tahu saya nak kata lah. Dia kena bagi tahu kampung dia di mana dan sebagainya. Ada lah tapisan-tapisan tu. Tapisan-tapisan tu. Jadi tuan-tuan, golongan mereka ni adalah
adalah sebahagian kecil. Mereka ni hanya berapa orang lah. Berapa orang je yang duduk di Bukit Malit. Di Bukit Malit pula dah. Di Bukit Malut. Di Bukit Malut. Saya baik tak jadi Pulau Singa jadi Pulau Tok Singa. Jahanam. Di Bukit Malut. Mereka ni hanya ada kumpulan yang kecil. Jadi pada waktu tu tuan-tuan, masyarakat Melayu menerima mereka. Masyarakat pada waktu tu, masyarakat setempat lah pada tahun 80-an ni. Masa nak letak di Langkawi ni, persetujuan dia memang tanah-tanah kerajaan. Tetapi persetujuan daripada masyarakat setempat tu ada. Masyarakat setempat tu ada. Jadi orang pada waktu tu boleh hidup. Sebab tu tak bangkit isu ni. Pada 80-an tak bangkit isu ni. Jadi boleh hidup. Sebab boleh hidup dalam satu keluarga. Sebab mereka ni memang asal tanah Melayu. Jadi bila mereka asal tanah Melayu, mereka dah biasa hidup dengan adat resam tanah Melayu ni. Jadi dia boleh hidup dalam satu family. Tapi apa yang jadi masalah ni? Masalah ni mai berpunca di mana? Masalah ni mai berpunca daripada ada separuh, bukan separuh lah, banyak lah. Banyak di antara mereka ni pelarian hak pada waktu tu, mereka ni tidak mendapat kad kewarganegaraan. Depa ni adalah parti. Depa ni pendatang haram tanpa izin yang diletakkan di bawah UNCHR. Diletakkan di bawah United Nations. Jadi mereka ni tuan-tuan, mereka ni lah yang membuat kekacauan. Mereka ni lah yang membuat kekacauan. Kalau tuan-tuan tengok, kampung yang disediakan tu, kampung yang ada dalam misteri Bukit Malut tu, kampung hak asal tu, kampung hak asal yang ke dalam sampai ke gerbang tu adalah kampung hak yang disediakan oleh kerajaan. Kampung hak yang mai sampai ke pesisir pantai tu kampung haram. Kampung tu tidak diiktiraf oleh kerajaan, dibongkarkan oleh wartawan berita harian lah. Maknanya kampung hak disediakan tu, kalau nak tahu mereka ni kampung hak ada dekat pintu utama tu, tu kampung mereka. Hak yang duduk yang tersusun lah. Kalau tuan-tuan tengok gambar tu, hak tersusun tu memang kampung mereka. Tapi hak mai ke pesisir pantai sampai masuk ke kawasan Paya Bakau ni bukan mereka. Hak ni memang pelarian memang. Hak ni memang pelarian memang yang tumpang sekali duduk dengan mereka. Jadi jalan penyelesaian dia, mudah je. Jalan penyelesaian dia mudah je. Jadi orang hak pelarian ni, hak asal ni memang tanah Melayu ni, dia kena ada jiwa tanah Melayu. Jadi maknanya hari ni depa ni terpisah. Depa terpisah ni disebabkan konflik, bukan konflik apa pun, konflik salah faham ya sebenarnya. Konflik salah faham. Jadi konflik salah faham ni berlaku disebabkan apa? Disebabkan kekacauan yang dibuat oleh pelarian Melayu Myanmar ni. Bukan Melayu tanah Melayu. Depa ni bukan Melayu Burma. Jangan duk sebut depa ni Melayu Burma, sebab depa bukan Melayu Burma. Melayu Burma ni satu golongan yang lain, memang duduk di sana juga, tanah Melayu macam saya sebutlah. Azerbaijan pun ada kampung Melayu, di Australia pun ada kampung Melayu, di Pulau Kokos pun ada kampung Melayu. Jadi hak Melayu di Burma tu Melayu Burma. Tak ada kena-mengena dengan depa ni. Jadi depa cakap pun tak apa nak fasih, macam ada seorang budak tu kata tadi kan. Ada depa cakap pun tak apa nak fasih. Siapa minta tanah Melayu, siapa ni apa tak tahu. Jadi kita tak payah nak baca tu jadi saya nak terang tuan-tuan. Jadi cuma masalah ada orang yang ambil kesempatan gunakan pelarian Burma untuk kesempatan juga atas alasan seolah-olah macam Malaysia dah accept semua pendatang pelarian, jadi mereka bertapak di Langkawi. Ni ayah Ken bagi tahu. Jadi itulah yang dikatakan depa ni ambil kesempatan. Depa ambil kesempatan ke atas hak memang asal orang tanah Melayu. Jadi berlaku konflik. Depa ni terdiri daripada depa ni tak ada tanah tuan-tuan. Macam orang Melayu hak duk di Kampung Malut hak yang program kerajaan ni, depa memang ada tanah lah. Tanah Melayu, nama pun orang tanah Melayu. Depa ada negara, depa negara Malaysia, depa boleh mengundi. Jadi hak mereka ni, hak golongan Melayu Burma ni, depa ni tak ada tempat. Negara mereka tak iktiraf mereka. Negara mereka tidak iktiraf mereka. Mereka ni menjadi pelarian, mereka tak ada tanah. Jadi cara dia depa buat macam mana? Bila depa sampai ke tanah Melayu, depa akan menguasai sektor ekonomi orang setempat. Dan juga mereka nak menguasai kawasan tersebut. Sebab mereka ni tak ada tanah. Jadi depa ada sifat nak menguasai. Jadi depa ada kumpulan depa. Depa ni yang hidup secara berpuak ni. Depa ada kumpulan depa. Depa tak boleh nak masuk duduk dengan orang Melayu sebab jiwa tu tak ada. Bukan jiwa tak ada. Depa orang kata apa? Depa tak biasa dengan budaya setempat. Depa tak boleh nak hidup, depa jadi berpuak. Depa jadi berpuak, depa duduk sama depa ya. Jadi mereka ni pula tuan-tuan, depa ada masalah macam-macam. Dia ada masalah gangsterism, dia ada masalah tidak mematuhi undang-undang, dia ada macam-macam lah, masalah dadah dan sebagainya. Masalah dadah dan sebagainya. Relax bro, fokus pada misi. Ya betul. Jadi tuan-tuan, masalah ni dapat diselesaikan dengan cara yang paling mudah. Mudah saja.
Jadi orang Melayu Langkawi hak Bukit Malut dengan Taman Nilam ni, hak ada kat Menalan ni kan, dia tak leh. Yang jadi masalah hari ni adalah dia sebelah kepada depa ni. Dia sebelah kepada pelarian-pelarian Myanmar ni. Dia iktiraf mereka ni sama macam satu keluarga dengan depa. Itu yang jadi masalah tu. Dia duduk dengan depa ni. Jadi depa tu yang jadi masalah, jadi konflik ni. Jadi mereka ni adalah orang tanah Melayu, tapi mungkin depa biasa duduk di Burma sana. Depa dah biasa bergaul dengan Burma di sana. Depa anggap depa ni dah macam keluarga dah. Jadi dia jadi masalah di situ. Jadi hari ni orang hak pegang kad Menalan ni, orang Langkawi hak pegang kad Menalan ni, orang Langkawi yang memang asal tanah Melayu ni, dia kena keluar daripada kelompok tu. Dia kena keluar daripada kelompok tu untuk dia berganding bahu. Sebab ni tanah kita. Dia kena faham ni tanah Melayu. Bila tanah Melayu ni adalah hak untuk orang Melayu, termasuk dengan kamu hak pegang IC tu lah. Termasuk dengan kamu hak pegang IC ni, hak cucu cicit kita. Dia tidak boleh dibagi kepada orang lain. Jadi kena duduk, kena ada toleransi di antara kamu dengan orang asal tanah, orang asal Langkawi. Orang Langkawi ni memanglah dia tak recognize kamu sebab kamu ni mungkin luar, bukan orang Langkawi, memang daripada negeri lain lah, tapi ditempatkan di Langkawi. Jadi kena ada semak imbang dan kena cari titik persamaan. Kena cari titik persamaan. Hari ni orang Langkawi dia tak suka apa? Dia tak suka sebab golongan pendatang haram ni, hak tak ada kat Menalan ni, depa ni menguasai paya bakau. Depa mengutip hasil orang Melayu. Depa mengutip hasil orang Melayu dan juga hasil laut dan juga hasil darat. Lepas tu depa menceroboh kawasan-kawasan. Jadi sebab itulah orang tak suka. Jadi bila orang tak suka, tuan-tuan, bila orang tak suka, kita kenalah. Ni kena attack pula dah saya punya ni. Jadi sangkut-sangkut. Ni Abang Batin masuk. Abang Batin ni dia peguam. Dia bekas peguam lah. Mantan peguam. Jadi dia kata penduduk Bukit Malau boleh daftar caveat dan mohon injaksi serta mohon ganti rugi terhadap UNCHR. Boleh juga buat yang tu. Jadi kena bersatu kan. Kena bersatu. Dia kaedah lain tak ada. Saya duk tengok orang ni. Kaedah lain tak ada. Dia kena orang hak Bukit Malut ni, orang Bukit Malut dengan orang Taman Nilam ni, kena bersatu dengan orang hak Langkawi ni, hak asal ni, untuk orang kata apa? Untuk halau. Untuk halau pendatang UNCR ni. Selamatkan bangsa kamu. Kenapa kamu nak selamatkan bangsa lain? Selamatkan bangsa kamu terlebih dahulu. Itu yang lebih penting. Itu yang saya nampak lah, pendekatan yang saya nampak lepas saya duk semak imbang, duk baca segala macam ni. Awak tak dah bukti ni Rohingya ni, Syakir Ahmed ni. Awak tak ada bukti langsung you cakap banyak berapa fitnah orang, you puasa pun tak boleh jadi. Tahu ke apa benda ni? Rohingya tak masuk main dalam ni lah. Rohingya pergi balik, pergi duduk dalam Pulau Basanchar. Orang Rohingya pergi duduk dalam Pulau Basanchar, tak payah nak kecau duduk di tanah Melayu. You orang tu yang puasa macam mana tak erti bersyukur. Orang dah bagi pulau dah, suruh pergi balik, pergi duduk di pulau duduk. You orang apa? You orang ini orang tanah Melayu, tidak boleh terima sama you orang Rohingya. Sebab ini tanah Melayu, kita nenek moyang kita dulu telah berjuang. Ini tanah sudah lawan, sudah tumpah darah. Ini tanah mau dapat kemerdekaan. You orang sana negara tak mau perang, lari mari sini, mau duduk lindung. Lepas tu you orang. Apa you orang? You balik pergi sana perang. You pergi tuntut you punya tempat. Kalau you tak mau perang di sana, you pergi sana Pulau Basanchar. Sudah ada sana bangsa-bangsa bersatu sudah sedia sama you. Kita di bulan Ramadan, ini kita kena bersyukur. Kena bersyukur apabila telah disediakan itu penempatan untuk you orang kena pergi sana. Bukan you orang mari sini Malaysia, you mari sini you cakap kita mau selayang. You ingat itu selayang boleh jual beli ke? You tahu itu selayang kita mau bina, itu selayang kita punya nenek moyang serupa you orang juga sana dekat Rakin, dekat sana Myanmar. Dekat sana kita, ini orang, bukan ini. Ini orang sini tanah Melayu sudah berjuang, sudah mati, sudah kena bunuh serupa sana berlaku juga Myanmar. Tak ada siapa bantu kita. Kita kena hentam sama itu Portugis, kita kena hentam sama itu Belanda, kita kena hentam sama itu British, kita kena hentam sama itu Jepun, tapi kita tak lari kita punya negeri. Negara kita tak ada tinggal punya.
Kita negara, kita tak ada tinggalnya, kita kasih berjuang sampai kita menang. Kita tak ada pergi laut sana, pergi hanyut sana, hanyut sini, tak ada. Sampailah kita berjaya itu buka pasar borong Selayang. Yorangan. Ini hari, bukan ini hari, kan? Lari daripada Rohingya, mari kita punya Malaysia tanah Melayu. You datang sini, you mau cakap, you mau itu Selayang. Banyak you punya kepala otak tarang boleh fikir kah? You pergi sana baliklah. Ini Malaysia punya orang sudah tidak boleh terima you orang Rohingya. Yang dan tak faham tak apa ni saya cakap dengan mereka. Saya kena cakap dengan mereka kan. Saya cakap dengan mereka. Ini orang tanah Melayu tidak boleh terima lagi Rohingya. Lagi mereka fit Rohingya pula. Jangan buat pasal kita ada kat Menalan. Wow, ini orang Rohingya kan. Rohingya India campur sama. Yakin. Kita ada IC. Kita Melayu tapi kita boleh lah cakap mereka punya lorat sebab mereka duk masuk dalam komen kita. Ini orang sangat pandai namanya dia orang dekat mana tadi. Tu dia ada bakat dah. Lawak pagi sabun cukup bi. Lohingla sudah mai dah boh bi. Aduh. Rohingya you pergi berandul cipai-cipai you banyak busu punya orang. CBD macam Rohingya bro. Jangan nak buat pasal. Tadi dekat mana tuan tadi? Dekat mana tadi dia masuk pula. Depa berani masuk dalam saya punya live tu. Depa tak tahu saya ni ultra Malay. Masuk aku punya live. Ada tembak aku pagi ni yang kena. Jadi tuan, alamak, kening awak macam bersambung Jafiq. Tunjuk IC lah kalau berani. Awak tak berani lah. Mana dia lah. Tapi tuan-tuan, IC saya ada special sikit daripada orang lain. Kalau orang lain dia boleh kata hang keturunan lain ni, hang mai beli IC di tanah Melayu apa semua ni. Saya ada lebih advantage sikit pada orang lain. Bila saya tunjuk IC saya kalih kat belakang. Saya kalih kat belakang. Nampak dekat situ. Dia ada tulis apa? Dia ada tulis nombor polis Bersara. Bersara. Jadi di situ saya punya IC hebat sikit pada orang lain lah. Maknanya tak boleh beli lah. Mana nak boleh beli, ada bekas penjawatan awam. Nak beli tak mana? Nak beli tak mana? Macam Tok Singa boleh persoal tu. Tok beli bah Tok. Sebab tengok Tok kening bersambung jambang lain macam Tok. Macam mai pada belah-belah Turki sana. Tok Singa dia tak boleh hebat tu. Dia tak boleh kalih kat belakang. Dia tak boleh. Dia boleh diperhatikan. Marah Tok Singa. Jadi lah ni pakat minta IC pakat minta IC lah ni. Mampu disebabkan seorang tadi dekat Bukit Malut tak mana tuan. Kita kembali balik pasal Bukit Malut. Orang tua cakap kening bersambung kena beringat nak kawan. Betul ke tak? Saya mana ada sambung kening. Tak ada. Jauh gila tuan. Jarak tu dia. Bunyi. Kening saya ni kapal selam boleh mai kat tengah dia ni. Tuan-tuan bersambung celah mana? Kapal selam boleh mai lagi. Dia sangkut pula dah. Kening serupa Jabatan Pulau Pinang. Macam Jabatan Pulau Pinang naik. Ada lekuk tengah.
Bekas polis memang IC ada 2 nombor lah. Memang ada 2 nombor lah. Kan? Tak boleh nak pertikai. Jadi kalau orang lain boleh. Tok Singa bakar mama tu. Dia mengaku. Dia abang. Saya tak ada lah. Saya Rom. Saya keturunan Rom. Saya keturunan Rom. Saya nak tuntut Pulau Langkah Sukar. Tu saya punya pulau yang memang tuan. Okey tuan-tuan, dekat ni tadi tang mana? Sebelum masuk itu orang masuk dari kacau. Dekat mana tadi orang Langkawi kena bersatu. Orang Langkawi tuan, orang Langkawi ni dia kena bersatu. Dia kena bersatu hati. Hak mana mengaku kata depa ni adalah orang tanah Melayu, dia kena hidup dengan orang Melayu lah. Dia kena hidup dengan orang Melayu. Jangan melindungi orang-orang yang pelarian ni. Jadi orang setempat tak suka. Orang setempat tak suka. Orang setempat tu tak suka. Jadi kena ada satu toleransi. Maknanya orang Bukit Malut ni kena keluar untuk bermasyarakat sikit dengan orang setempat. Dan kena bekerjasama. Lagi satu tuan-tuan. Orang pelarian yang Burma ni tuan-tuan. Mereka ni hidup kotak. Mereka hidup, mereka punya susunan rumah pun tidak tersusun. Macam dengan rumah apa dia panggil? Macam dengan rumah setinggan. Jadi tak kan, jadi orang kata apa, sebagai seorang orang rakyat Malaysia ni yang dah dapat kerakyatan Malaysia ni, orang tanah Melayu ni yang mengaku kata keturunan tanah Melayu ni, patut kena ada jiwa negara bangsa. Sayanglah satu pusat pelancongan dalam Malaysia ni tiba-tiba dijadikan satu pot dadah, satu pot setinggan dan sebagainya. Bukan kita nak hina orang setinggan tuan, tapi dia punya susun atur dia tu dah macam dengan duduk di Bangladesh dah. Jadi kena ada lah tuan-tuan, kena ada orang kata apa? Kena ada toleransi. Kena cari titik kesefahaman. Kena cari satu titik kesefahaman. Nak punca masalah ni mai pada mana? Saya duk baca dalam laporan. Saya duk baca dalam laporan siri kewartawanan tadi, yang mana depa duk rungkai masalah ni mai pada mana? Masalah ni mai kerana orang tidak bersetuju dengan pelarian. Tu saja. Depa tidak bersetuju dengan pelarian. Saya nak pin ayakan. Depa tak bersetuju dengan dengan pelarian yang duduk di situ. Kerana pelarian ni lah yang bawa masalah. Pelarian ni yang bawa masalah. Mereka ni lah yang buat pelbagai kegiatan jenayah. Jadi saya cabar tuan-tuan. Saya cabar orang Langkawi, orang Bukit Malut, orang Taman Nilam yang mana memegang IC sebagai warga negara, yang layak mengundi. Yang orang kata apa? Yang mengaku bahawa dia adalah keturunan tanah Melayu yang asal, bergabunglah dengan kaum setempat. Kaum setempat ni dulu menerima kamu pada awal tahun 80-an. Menerima mereka ni macam keluarga sendiri. Jadi untuk membalas jasa baik mereka ini, dengan berbakti kepada mereka semula. Sebab tu orang kata apabila orang berbudi, kita berbahasa. Mereka berbudi pada waktu itu. Dan inilah masanya untuk tuan-tuan berbahasa. Jadi mungkinlah tuan-tuan semua yang duduk di Bukit Malut dulu, keturunan tuan-tuan tak sempat berjuang. Tidak sempat berjuang bersama dengan Tunku Abdul Rahman. Jadi kerana perkara itu, inilah perlu ambilnya titik untuk berjuang, nak rasa perjuangan di atas tanah sendiri. Ini adalah tanah kita. Bila tanah kita, dia adalah untuk cucu cicit kita. Nenek moyang tuan-tuan dulu, hak tuan-tuan kata nenek moyang tuan-tuan hak duduk di tanah Melayu dulu, berperang dengan Jepun bagai nak mampu untuk mempertahankan nenek moyang dia. Dan hari ini tuan-tuan boleh balik duduk di atas tanah ni kerana perjuangan nenek moyang. Jadi tuan-tuan takkanlah nak tengok negara kita ni tergadai kepada orang lain. Memanglah kita kasih kepada mereka. Memanglah kita kesian kepada mereka. Tetapi mereka tiada tempat di dalam negara kita. Mereka bukan salah satu daripada rumpunan kita. Mereka adalah orang sana. Jangan duk pandai-pandai duk seluduk mereka buat masuk mai sini. Jangan duk pandai-pandai seluduk mereka buat masuk ikut jalan lok mai ke sini. Sekejap saya baca yang Abang Batin dulu . Pertama, perlu sahkan pendudukan haram dan pencerobohan tanah. Memang ada tu, memang dah banyak laporan ni Abang Batin . Kedua, taraf pelarian sebenarnya pendatang haram, salah guna UNCR. Ya betul. Apa yang Abang Batin betul? Abang Batin dia
terus cakap dia memang ada kelayakan di dalam undang-undang. Dia memang ada. Saya tengok sendiri sijil dia. Dia main di rumah saya tunjuk satu-satu sijil. Punya main. Dengan ingat-ingat hang seorang pik boleh tunjuk apa nama dalam live sijil. Ni abang bawa sijil satu file. Bawa file satu file tunjuk. Sijil undang-undang. Saya tengok sendiri, mata saya menjadi saksi. Tapi saya tak boleh bagi tahu lah nama apa dia. Dia nak pakai nama batin tak apalah. Jadi abang ni pakcik lah senang. Pakcik ni kira level-level orang tua-tua ni memang ada kelayakan undang-undang. Dia bagi tahu. Kau tuan-tuan tak percaya pada saya lah. Sebab Malaysia tak pernah ratify apa-apa convention. Apa-apa convention berkenaan dengan apa nama ni 1951 dan juga apa-apa protokol 1967. Jadi tuan-tuan, apa nama ni pelarian di sisi negara Malaysia adalah pendatang haram tanpa izin. Tu je. Jadi kita kena halau. Kita tak mau dah tuan-tuan. Parti terlampau banyak lah negara kita. Kita tengok hari ni hak duk mai banyak. Hak daripada Indon pun ada. Hak daripada Filipina pun ada. Hak di Filipina, di Sabah banyak. Hari ni mereka menguasai tanah kita. Jadi kita tak mau perkara tu berlaku. Jadi saya merayulah kepada orang Bukit Malut, orang Taman Nilam, untuk bersatu bersama penduduk setempat untuk balas balik jasa mereka yang mana mereka dulu menerima kamu sebagai satu keluarga pada awal 80-an, bagi kamu duduk di dalam Pulau Langkawi. Jadi inilah tibanya masanya untuk kamu balas balik jasa budi mereka ni. Balas balik budi mereka ni dengan cara memberi kerjasama untuk menyelesaikan isu ni. Halau semua yang tak ada dokumen ni. Tak boleh lindungi. Kita tidak boleh melindungi orang yang tak ada dokumen. Kena serahkan kepada pihak berkuasa. Itulah yang pasal Bukit Malut ni tuan-tuan. Selesai itu. Jadi saya nak baca. Tok Singa ada lagi dalam ni. Nampak macam lintas Tok Singa ni. Pandai Syafiq bercakap boleh membantu orang Langkawi. Saya cuma cuba sedikit-sedikit apa yang saya pandai ya. Minta selayang. Diorang tak tahu muka bumi selayang dulu. Lombong-lombong dan hutan. Tempat jin bertendang. Sekarang dah maju minta selayang. Bapak kau boleh minta-minta. Orang tempatan sendiri tak ada tanah. Kes di Langkawi ni agak kompleks sikit Fik. Apapun kerajaan negeri kena ada ketegasan kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Ya betul ya. Dia kompleks sikit. Saya pun dah baca. Dia banyak versi ya. Tapi saya dah dapat versi hak original lah. Saya dah dapat versi original. Alhamdulillah. Sebab tu dia kata jangan beli CD cetak rompak. Jangan beli CD cetak rompak. Bantulah industri perfilman negara ni dengan beli versi original. Jadi dia ada banyak kecelaruan di situ. Ada banyak kecelaruan di situ. Pertahankan negara kita, kita jaga kita. Ya betul. Kita jaga sesama kita. Dah nak rampas terus dengan sokongan puak yang mau duit, tapi Allah SWT tidak mengizinkan. Adakah dah terlambat? Belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi. Ginilah orang kita mudah kesian tak bertempat dan orang kita kena sedar negara ini di bumi bertuah. Sesiapa yang datang ke sini pasti suka. Jagalah negara kita. Jagalah negara kita, jangan baik tak bertempat. Anak cucu kita ada lagi nak hidup di bumi bertuah Malaysia ni. Fikirlah terutama kerajaan kena peka. Mereka datang sini lelaki pasti mereka nakkan perempuan sini untuk status kerakyatan. Ya betul tuan. Ya betul tuan. Takbir Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan betul tuan-tuan. Apa yang kau tu cakap betul. Hari ni orang hidup seolah-olah mereka ni cucu cicit mereka dah tak hidup dah. Esok ni kalau mereka mati, mereka dapat jamin ke bahawa cucu cicit mereka ni masih lagi dapat hidup macam mana mereka hidup hari ni. Sebab itulah kita hari ni kena fikir. Kita hari ni kena fikir. Saya baca ayat betul Fik. Cukup-cukuplah dulu komunis dibagi tanah percuma. Kampung-kampung barunya lokasinya prime line di bandar. Sekarang ada lagi orang-orang luar senang saja nak buat tapak rumah sampai beranak pinak. Lepas tu kau semua pelan-pelan dan kekayaan anak peribumi. Ya betul ya. Betul. Kita sokong benda tu. Sebab apa tuan-tuan? Kita belum. Hari ni kita mengutamakan wang ringgit. Tuan-tuan, wang ringgit ni boleh cari tuan-tuan. Wang ringgit ni boleh cari. Cuma cepat atau lambat je. Kalau kita berusaha lebih, kita dapat lebih. Bukan kita menipu lebih. Bila kita menipu lebih, impak dan kesan. Setiap apa yang berlaku ni dia ada, kalau dalam jenayah kita panggil sebagai the chain
rantaian jenayah. Sama juga tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan buat hari ini dia ada kesan dia. Dia ada rantaian dia. Apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi tuan-tuan tidak dapat, saya baca Abang Matin. Pemilik berdaftar tanah mohon perintah mahkamah merobohkan semua binaan sah dan namakan UNCL sebagai defendant. Boleh juga tu tersaman United Nations. Jadi hari ini tuan-tuan, jadi bang boleh sambang United Nations Abang Matin. Bukan dia bawah international ICJ, International Court of Justice. Bukan negara Malaysia kena filekan. Minta pencerahan Abang Matin. Minta pencerahan boleh ya, individu file saman terhadap United Nations. Bukan dia bawah International Court of Justice Saya tunggu. Memang pemilik berdaftar tanah pihak PTD Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan. Saya tunggu Abang Matin Boleh terus buat file saman kepada United Nations. Sekejap tuan, saya nak tengok ni. Di bumi Kelantan ni, puak ni memang tak berani buat suka-suka. Ya betul, sebab orang Kelantan ni dia jaga sesama dia. Orang Kelantan ni kalau tuan-tuan tengok, saya tahu lah, saya duduk satu kelas dulu ramai orang Kelantan masa saya duduk di Shah Alam tu. Orang Kelantan ni dia jaga sesama dia. Mereka punya jati diri mereka kuat sikit. Walaupun mereka kata orang Kelantan ni orang perkauman. Dia set-set Kelantan ni duk ngagu ya. Duk ngagu ya. Dia tak seduk dengan orang lain. orang nak kata tu kan. Tapi bagus macam tu. Bagus dia kena ada perangai macam tu. Saya ingat. Kena ada perangai macam tu. Sebab tu tanah mereka tak tergadai. Sebab tu tanah mereka tak tergadai. Mereka berjuang pun sesama mereka. Itu yang penting tu. Mahkamah antarabangsa kena melibatkan kerajaan. Dia betul dia kena pergi kat ICJ, International Court of Justice. Under ICCJ tu. Betul lah. Betul. Pasal Latifah Koya. Kita takut jadi macam Latifah Koya lah tuan-tuan. Tuan-tuan ambil contoh Latifah Koya. Dia bukan lahir di Malaysia. Dan akhirnya jadi apa? Dia bersyukur tak? Dia bersyukur tak dengan orang Malaysia hak bagi kat dia kat Menalan? Tak, tuan. Tak, dia tak bersyukur. Dia tak bersyukur dan dia menghentam lagi orang Malaysia. Tuan-tuan kena pastikan. Satgi dia pun nak tuntut dia pun punya. Esok-esok orang Langkawi hak duk bela orang Bukit Maluk, hak duk bela kaum pelarian ni, esok-esok dia pun kena tindas. Dia pun kena tindas sebab dia pun ni tak ada negara. Sebab mereka tak ada negara, tuan-tuan. Mereka memang nak duduk di satu kawasan tu untuk berkuasa dan terus berkuasa di atas tanah tu. Itu masalahnya. Ayahkan, tapi yang sedih ramai perempuan tempatan kata penatang romantik dan rajin. Akhirnya bila dah kahwin jadi babu dan buruh paksa penatang. Silap-silap lepas dapat kewarganegaraan diceraikan. Janda-janda tanggung anak-anak pelarian. Ya betul, tuan-tuan. Betul. Ayah betul, tuan. Betul ya, bukan kita nak kata ramai hari ni kes pencarian. Kes pencarian yang berlaku hari ni adalah kerana itulah bila depa dapat dah gadis-gadis Melayu ni depa ceraikan. Sebab tu saya kata mereka bukan nak kahwin atas dasar cinta dan kasih. Adalah mungkin segelintir di antara mereka ni. Dan kebanyakannya mereka ini nak berkahwin dengan orang tanah Melayu ni adalah kerana mereka nakkan kad Menalan saja. Mereka nakkan kad Menalan saja. Itu je. Sebab apa golongan ni adalah golongan yang tidak bernegara. Mereka tak ada negara. Macam orang yang duduk dekat Bukit Maluk ni, ada di antara mereka ni ada negara. Mereka kena tahu mereka ada negara. Orang Malaysia terima mereka sebab mereka ni bukan orang Malaysia terima mereka. Bukan orang Malaysia terima mereka. Mereka ni memang asal salah silah keturunan orang Malaysia. Jadi mereka ada negara. Pergi balik pun mereka boleh balik mai ke dalam negara asal. Tetapi mereka ni contoh macam Melayu Burma ni, kita panggil orang Myanmar lah. Orang Myanmar ni, mereka ni tak ada negara. Mereka tak ada negara. Tu yang jadi masalah nanti. Bila mereka mai, mereka cuba kacau gadis tempatan bukan kerana mereka kasih. Bukan kerana mereka nak jaga mertua mereka. Tapi kerana mereka nakkan kad Menalan. Kerana mereka nakkan kad Menalan. Macam Kuala Sigaran tak ada pun dapat tak ada pun terima kasih dapat IC biru. Betul? Dia pertikai lagi. Dia dapat IC biru, dia dapat jadi ahli parlimen. Dia kata apa? Ini bukan tanah Melayu. 4,000 tahun dulu keturunan dia dah ada di atas tanah ni. Tu dia 4,000 tahun. Dia punya kaji. Kita pun nak cari 15 keturunan pun tak boleh nak cari. Dia boleh cari sampai 4,000 tahun. Tuan-tuan tolak.
Tuan-tuan tolak dalam satu lapis keturunan mungkin 50 tahun. 50 tahun kan. Tuan-tuan tolak sampai 4,000 tahun. Macam mana dia boleh cari sampai 4,000 tahun? Saya sokong 100%. Apa abang ni komen sepatutnya penduduk Melayu di daerah Langkawi bersatu. Jangan bagi muka dengan pendatang Rohingya ni. Mereka bukan Rohingya, pendatang Myanmar. Kita panggil pendatang Myanmar sebab ada segelintir kecil hak Rohingya ni baru masuk di Pulau Langkawi. Ada lebih kurang berapa ratus orangnya. Tetapi yang dalam 8,000 keluarga di Bukit Malut ni, mereka ni bukan Rohingya, tapi mereka ni Melayu, Melayu Myanmar. Mereka ni Myanmar lah kira. Myanmar. Jadi yang dapat disahkan susul galon mereka ni hanya separuh je. Dapat ni kerakyatan lah. Jadi jangan bagi muka dengan pendatang Myanmar ni. Nanti dia pijak kepala kita. Jangan fikirkan Islam budaya jangan fikirkan apa ni? Jangan fikirkan Islam budaya dan sikap diorang lain dalam sejarah. Puak Myanmar ni nombor 3 Israel seperti yang terjadi di Selayang. Diorang nak menuntut hak sama rata dari kerajaan. Saya harap bangsa saya Melayu jangan percaya pada bangsa pengotak Myanmar ni. Walau merayu dan menangis sekalipun, jangan sekali kita percaya diorang pandai bermuka-muka. 10 kahwin, 9 mau IC, 1 cinta. Tapi payahlah nak jumpa yang cinta tu kan. Payah nak jumpa yang cinta tu. Tengok sejarah Rohingya ni memang suka mengambil tempat orang lain. Dia bukan sejarah Rohingya ya. Myanmar pun sama. Mereka suka ambil. Mereka suka ambil. Ni rakyat pada raja. Ya betul tuan. Jadi orang di Langkawi hak dapat IC ni. Anda ni rakyat pada seorang raja. Anda dapat kewarganegaraan ni adalah Melayu. Melayu ni rakyat pada seorang raja. Jangan salah gunakan kuasa tu. Jangan salah gunakan rakyat pada seorang raja ni. Duk bagi pula kerakyatan kepada orang lain. Sanggup ni hampa kahwinlah dengan anak kami. Nanti kita apply IC. Jangan buat macam tu tuan. Jangan gadai negara. Mereka ni tidak ikut kita punya aliran sistem politik. Kalau tuan-tuan ada semangat Melayu, tuan-tuan akan berjuang bersama dengan orang Melayu. Tapi mereka ni ikut arus. Kalau kata kerajaan ni bagi lebih kat mereka akan pergi kat kerajaan ni. Kalau kerajaan ni bagi lebih, kalau pembangkang bagi lebih, mereka akan pergi kat pembangkang. Mereka kira siapa yang boleh bagi keuntungan kat atas mereka. Mereka bukan kira perjuangan untuk membela negara bangsa dah. Tak. Mereka kira hak mana boleh bagi keuntungan atas mereka, di situ mereka akan pergi. Mereka tak kira dah negara nak gadai ke, hutang negara meningkat, mereka akan fikir. Ni bukan negara mereka. Mereka nak fikir apa? Esok negara kita ni dijajah, mereka pergi negara lain pula. Jadi orang kata apa, kena pandai fikir. Nur Ismail, salam Syafiq, kena hantar mendatang ni ke Pulau Basanchar. Ya, hak tu kita bincangkan nanti. Itu adalah berkenaan dengan Rohingya. Kena hantar pergi ke Pulau Basanchar. Hak ni hak Langkawi ni pun sama juga. Tapi saya tak tahu ada penempatan ke tak. Di sana. Kerajaan dululah yang bagi. Saya dah sebut Abang Thomas. Kerajaan dulu memang betul depa kata depa ni masuk program. Memang betul. Ada di dalam handset parlimen. Mereka ni yang dapat IC ni depa bukan dapat buta-buta macam tu ya. Depa tak dapat buta-buta macam tu. Depa kena buktikan susu galur keturunan mereka. Lepas depa dapat buktikan susu galur keturunan mereka, depa kena masuk program di bawah Biro Tata Negara. Barulah mereka diberikan kerakyatan sebagai rakyat Malaysia dan boleh menjadi pengundi berdaftar. Dia bukan tiba-tiba pergi bagi jual macam lah ni dah. Saya dah baca dah dalam handset parlimen. Saya dah baca semua dah. Mungkin ada yang berlaku itu tapi segelintir yang kecil lah. Tapi kebanyakan mereka ni masuk program. Pemilik tanah berdaftar kena beranilah pertahankan hak mereka. UNCR disaman maksudnya dijadikan pihak kepada prosiding. Oh ya, faham. Agama, bangsa dan budaya adalah berbeza. Kalau fikir bangsa kat Afrika pun ada Melayu. Ya tuan-tuan, betul. Macam kita punya seorang sahabat kita seorang. Dia Islam juga tapi Islam Bahai. Dia Islam Bahai. Itu jadi masalah lah. Kita tak tahu. Mereka ni mungkin mereka menunggang agama. Sebagai contoh ada seorang semalam telefon saya. Dia bagi tahu. Duk cerita tentang Rohingya Islam ni kan. Dia bagi tahu kat saya. Dia kata dulu saya duk bagi dia tahu. Tapi lah ni bila panggil Rohingya. Check dulu. Sebab tahu kata ada Rohingya yang bukan Islam pun. Jadi kita takut kan. Jangan jadi penunggang agama. Semua orang akan join tu. Dia akan bersimpati. Tolonglah saya ni macam-macam lah. Saya itu, saya ini macam-macam lah. Untuk mereka dapat kesenangan. Tapi bila mereka dah dapat, mereka takkan ingat lah. Tuan-tuan tengoklah hari ni. Tuan-tuan tengoklah hari ni Budak Langkawi. Tuan-tuan tengok lampis saya. Sedih. Sedih tengok bila satu pusat pelancongan di Malaysia hari ni. Jadi satu tempat yang daif.
Tengok kedudukan daif. Pulau Langkawi ni adalah permata negara, tuan. Mutiara negara. Apa benda tu? Saya lupa. Pulau Mutiara. Pulau apa? Kan? Kira satu tempat tumpuan pelancong. Mana mungkin satu tempat tumpuan pelancong boleh jadi macam tu? Jadi kita tak maulah jadi macam tu. Tertekan apa? Dia diugut. Tak tahu pakai cerita, main tuduh ya. Siapa dia ni? Yang sebenarnya bukan pasal borang yang kotor. Ni. Setengah tu mengaku Islam. Bila suruh mengucap tak arti. Ya, tahu tak apa. Tahu tak apa. Satu hal yang tak boleh kita percaya adalah manusia. Ni betul kan? Hak ni betul. Falsafah ni saya sokong. Falsafah ni saya sokong. Jadi tuan-tuan, kita kena jadi macam mana bangsa Amerika boleh berjaya, tuan? Kita bukan nak jadi macam orang Amerika, tapi macam mana mereka ni boleh memonopoli dunia. Macam mana mereka ni boleh memonopoli dunia? Dengan cara mereka memertabatkan bangsa mereka dulu. Mereka memertabatkan bangsa mereka dulu. Jadi kita, tuan-tuan, kita nak bantu masyarakat dunia pun tak ada masalah. Kita martabatkan bangsa kita. Kita bagi kadar inflasi dalam negara kita rendah. Supaya orang-orang dalam negara kita ni, orang-orang susah semua dah berjaya. Bila semua dah berjaya, ekonomi negara pun meningkat. Sebab apa? Tak ada orang miskin dan sebagainya. Ekonomi negara meningkat macam Amerika. Lepas tu kita bantulah orang. Sebab tu orang barat dia boleh bantu orang. Dia boleh bantu orang, dia boleh ambil negara, dia boleh ambil orang daripada negara luar, bekerja dengan mereka. Sebab mereka buat itu, mereka utamakan bangsa mereka dulu. Mereka utamakan bangsa mereka. Sebab tu mereka boleh maju. Macam tu juga di Malaysia. Kalau kita nak mai kaut, tuan-tuan, nak mai kaut semua, nak bubuhlah negara kita atas dasar kita nak berjuang nak melindungi mereka. Habis tu orang Melayu yang susah ni bukan Islam kan, tuan-tuan? Saya nak tanya, orang yang Melayu yang susah ni bukan Islam kan? Jadi kita kena tolong orang dalam negara kita dulu. Sebab tu kalau kita nak pergi mati syahid pun, tuan-tuan, nak berjuang untuk negara orang, kita kena berjuang dalam negara kita dulu. Kita kena berjuang dalam negara kita dulu. Kita kena mempertahankan negara kita dulu. Kita kena kita kena mempertahankan dulu. Negara kita, baru kita boleh duk fikir pasal orang lain. Hari ni dalam negara kita pun cacah merebak. Ramai tu saya duk marah tu bila orang duk sebut tentang ni, hampa tak mai turun. Hampa tak pernah jatuh. Hak duk sebut NGO di KL tu, tuan-tuan, dia pun tak pernah jatuh. Tuhan uji saya jatuh. Saya pergi ke kampung-kampung. Hari ni pun saya hidup dalam pondok yang duduk dalam hutan. Masih ramai lagi rumah orang kampung hak kayu dekat nak roboh, tuan-tuan. Kalau kata saya duduk di KL, tak pernah mai turun, tak pernah jatuh, tak pernah duduk pi, masih ada rakan sekerja dengan saya ni, duduk di RNR Gurun, dia duduk di Felda Jenun. Dia duduk di Jenun, tuan-tuan, pi dalam kawasan Jenun tu macam mana? Masih lagi daif, yang pekan dia pun hanya kecil je. Jalan-jalan kampung. Tu yang kita nak kena fokus dulu, fokus kepada rakyat kita dulu. Lepas kata kita dah membangun, rakyat kita semua dah ada daripada segi sektor ekonomi pun terjamin dan sebagainya. Lepas tu barulah kita fikir tentang negara luar. Mereka nak mai boleh, mereka nak mai berlindung boleh, mereka mai sekadar berlindung. Bukan mereka mai kacau sektor ekonomi. Bukan mereka mai kacau penempatan orang Melayu. Tak boleh. Dia akan menggugat kestabilan, tuan-tuan. Dia akan menggugat kestabilan. Sebab itulah kita, mereka nak mai boleh, nak mai tapi sebagai pelarian. Bukan mai menetap di sini. Mai menetap di sini, mai buka kedai di sini, tak boleh. Daripada segi undang-undang pun salah. Jadi hari ni peruncit Melayu. Dahulunya peruncit Melayu ni hanya bersaing di antara China dengan India. Hari ni peruncit ni, tuan-tuan, kena bersaing habis. Peruncit India, peruncit China, peruncit Melayu ni kena bersaing dengan peruncit Bangla, peruncit Nepal, peruncit Rohingya, peruncit Myanmar, peruncit segala macam peruncit tu ada. Ada berapa dah kategori peruncit tu ada dalam negara kita ni. Nak kena bersaing dengan mereka. Nampak di situ. Saya bagi contoh peruncit ya. Pasar-pasar tani. Orang Melayu dulu tak payah bersaing dah. Kalau kata pasar Melayu, orang Melayu pergi beli. Kalau kata pasar Cina, nelayan Cina dan juga petani Cina yang akan jual di situ. Jadi orang kata apa? Hari ni, tuan-tuan, orang Melayu nak kena bersaing. Orang Cina pun nak kena bersaing.
Nak kena bersaing dengan hak tukang dah lah. Mereka tak bayar tapak. Dengan tak bayar tapak main tumpang menega, nak kena bersaing pula dengan mereka. Jadi tuan-tuan tengok tak? Wujud persaingan di situ. Kan? Wujud persaingan di situ. KL Selangor penuh dengan peruncit Aceh. Ya betul. Okey, semua selamat berlas, selamat berpuasa, pertahankan hak kita dari terus dirampas dan dilacurkan oleh parti dan pengkhianat agama, bangsa dan negara. Bersatu semua pertahankan hak kita. Ya Malay first. Sibuk pemimpin nak bela penentang dan penentang haram, nak haram. Betul. Ini pegawai jasa kan? Ini pegawai jasa. Dalam kampung pun ada kedai Bangla, Fik. Siapa bagi kesan kat mereka? Kan? Harap kerajaan PN lepas PKP bantras habis-habisan parti ni. Dan tuan-tuan tengok tuan. Tuan-tuan tengok di di Pudu Raya, di Seri Kota. Tu adalah ibu kota. Tapi bila orang main tuan-tuan, orang berhenti saja di KL, orang pelik. Orang kata ni Dhaka Bangladesh. Orang luar negara tuan-tuan, sampai di Kuala Lumpur dia pelik tau. Dia pelik, dia kata, dia siap marah lagi kat driver Grab. Saya nak datang ke ibu kota negara Malaysia. Saya bukan nak pergi Dhaka Bangladesh. Kenapa kamu bawa saya ke Dhaka Bangladesh? Dia tertidur lah kereta. Sampai Seri Kota. Jadi dia buka mata. Saya mau pergi tu ibu negara Malaysia. Dia kata dalam bahasa Inggeris lah. And I want to visit siapa duk main miss call lah ni? Sekejap lagi telefon. Orang kata I want to visit Kuala Lumpur, not Dhaka Bangladesh. Orang Grab tu bercakap, no, this is not Dhaka Bangladesh. This is Seri Kota, Pudu. Pudu Chowkit Road. Dia kata, Chowkit pula dah. Petaling Street. Lepas tu dia tengok. No. Dia kata sebelah kiri ni dia kata adalah Pekan Maimar dia kata. Petaling Street. Dia paling belah kanan dia kata ni Dhaka Bangladesh. Sampai orang pun tak kena. Orang pun tak kenal sama ada ni Malaysia ke Dhaka Bangladesh. Ni yang jadi masalah. Ni yang jadi masalah tuan. Jadi orang tu pula naik Grab pergi Maju Junction. Dia kata dia nak pergi ke Pertama Komplek situ Maju Junction. PP di situ dia kata saya bukan nak pergi shopping kat Jakarta. You bawa saya datang Jakarta juga. Indonesia ramai. You bawa saya datang Jakarta. Siapa saya nak pergi Pertama? Ni bukan Jakarta, ni Malaysia lah. Dia beralih tengok, betul kan Malaysia, nampak serupa dengan Jakarta pun. Kota Rojak Fik. Tu yang jadi masalah. Kuat Perli dah betul. Lepas tu pergi Bukit Bintang. Bawa pelancong kan. Bawa Grab. Saya luar Grab tapi Bukit Bintang. Mereka tanya saya tu. Saya nak pergi Bukit Bintang. Bukan nak pergi Saudi Arabia. Saya kata ni Bukit Bintang lah. Dia kata awak nampak serupa dengan Saudi Arabia. Arab banyak. Tu yang jadi masalah. Budu-budu ke pudu? Pudu. Siapa-siapa yang nak miss call saya ke apa kan, nak call saya ke lagi. Saya tengah live. Lagi call saya. Mana ada KL dah lah ni. Bangladesh. Betul? Bangladesh kan? Jadi Bangladesh. Ada jalan kan nak selesai benda ni. Halau semua keluar. Selesai. Itulah Malaysia Truly Asia. Ni bukan Truly Asia lagi dah. Malaysia ni bukan Truly Asia dah. Dah jadi apa benda tak tahu. Dah jadi apa benda tak tahu. Merata tempat dah. Merata tempat. Korea di Duta tak silap saya. Dekat Duta atas tu. Apa nama tempat tadi panggil apa? Ada Korea. Ingat apa? Kita ada Korea tu. Tu yang gadis-gadis Melayu semua jadi gila Korea tu. Ada Korea tu. Siapa nak? Di UAE pun kafe-kafe dimonopoli oleh pekerja dari Indonesia dah macam makan kat kedai Indon. Bakso. UAE lepas ni jangan jadi dia apa? Betul lah UAE, Universiti Indonesia Antarabangsa. Universiti Indonesia Antarabangsa. Tu dimonopoli oleh orang Indonesia. Mereka saja boleh jual kos duduk. Try orang Melayu jual. Jumlah pekerja asing yang berdaftar saja sudah berjumlah 3.3 juta. Bayangkan jumlah parti yang lebih ramai dari yang ada permit. Betul kan? Parti ni betul-betul ramai. Rohingya saja 250,000. Dalam Malaysia ada negara lagi. Betul. Kan? Orang tuan-tuan. Orang luar negara. Kan? Kalau dia nak bercuti. Kan? Dia tak perlu pergi banyak-banyak negara. Dia main Malaysia.
Kat Malaysia ni ada negara Korea, negara Bangla, ada pekan Dhaka, ada pekan Korea, ada Jakarta, kan? Ada Jakarta, ada mana lagi? Ada Yangon, Myanmar, ada Rakhine, ada macam-macam dalam Malaysia ni. Tak payah pergi jauh. Tak payah pergi jauh. Kalau tuan-tuan nak pergi melawat banyak negara, susah. Kan? Tuan-tuan main di Malaysia. Solaris Hartamas, Korea. Solaris. Syafiq, isu ni serius, jangan gelak-gelak. Takut orang tak ambil serius dah. Ni lawak-lawak pagi kita gelak-gelak dulu. Negro Bukit Jalil. Negro Bukit Jalil. Bukit Jalil penuh Negro. Geng Freemason duduk Bukit Jalil. Banyak cakap sampai mulut dah sengit bro. Tak apa tuan. Mulut sengit ke, muka herot ke, mata sepek ke, tak penting tuan. Yang penting jiwa. Yang penting jiwa untuk mempertahankan negara bangsa. Yang tak mau gadai negara ni kepada orang lain. Yang penting jiwa tuan. Bila kita nak berjuang ni, bukan nak tengok muka pun. Awak nak pergi medan perang kena handsome . Nak pergi medan perang, handsome dulu baru menang. Tak. Orang yang nak berperang ni, yang duk sembang, duk berperang untuk mempertahankan tanah Melayu ni kerana jiwa kemelaluan. Bukan kerana dia handsome. Dia handsome belum tentu lagi dia boleh berjuang. Dia mulut dia tak herot, belum tentu lagi dia boleh berjuang. Mata dia bulat, belum tentu lagi dia boleh berjuang. Sebab kita negara hari ni aman damai. Cuba kalau kata kita dijajah semula. Lah ni kita dijajah semula lah, tuan-tuan tengok. Mana ada orang yang sanggup berjuang? Mana ada? Kalau orang yang terkesan dia berjuang. Orang yang tak terkesan dia bukan heran pun. Dia bukan heran lah tentang anak bangsa dia. Dia tak heran lah. Tuan-tuan tengok hari ni berapa ramai anak bangsa kita yang susah. Tak payah banyak lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Abid Liu. Abid Liu hantar bantuan kat orang susah Melayu pun ada orang report dia. Kalau kita berjiwa negara bangsa ni, kita berjiwa kemelayuan ni, Abid Liu ni membantu orang Melayu. Dia bantu orang Melayu. Orang Melayu ni susah. Sampai tak boleh nak bangun dah tu jiwa Melayu. Tapi hari ni orang pergi report kerana seorang Cina pergi bantu orang Melayu. Nampak tuan nak berlaku? Sebab tak ada jiwa Melayu ni, tak ada dah. Dia nak jiwa, nak kedudukan. Jiwa nak kedudukan, jiwa nak nama, dia sanggup buat apa saja. Perang muka tak jamin menang. Ya betul. Kat nilai 9 pun penuh orang Pakistan. Ya, contoh Syed Saddiq. Senang. Dia tak silap saya, dia keturunan Singapura. Dia keturunan Singapura. Marilah bantras parti habis-habisan, tapi bolehkah kita harapkan pihak berkuasa? Tuan-tuan, kalau ikut rating Scotland Yard, kalau kita nak sistem penguasaan yang terjamin dalam negara kita, 1 anggota polis bersamaan dengan 5 orang awam. Tuan-tuan pergi tanya hari ni, ada orang yang nak jadi polis? Kurang orang hari ni yang dia berjiwa dia nak jadi polis ni, kurang. Kebanyakan orang bila dia belajar, aku nak jadi engineer, aku nak jadi itu, aku nak jadi ini. Nak jadi polis ni kurang. Jadi tuan-tuan, nisbah anggota polis dalam negara kita ni, 1 orang bersamaan lebih kurang 100,000. Jadi kita nak salahkan pihak polis macam mana? Jadi bila tuan-tuan tanya, adakah kita boleh mengharapkan, kita bukan kata persoalkan benda tu. Hari ni kita kena tanya diri kita, bolehkah kita berganding bahu dengan pihak polis untuk membantras isu ni? Tuan-tuan nampak di situ. Sebab saya terbuka benda ni, tuan-tuan tengok. Sepatutnya saya cadangkanlah negara kita buat macam Thailand. Macam Thailand bila sampai umur 18 tahun kena pilih kad. Kalau kata dapat kali hitam, dia kena masuk polis. Kalau dapat kali merah, dia tak perlu masuk polis lah, ikut suka dia nak kerja apa. Jadi barulah polis banyaklah negara kita. Jadi pada waktu tu barulah boleh kita pertikai. Boleh baru kita boleh pertikai, kita boleh harapkan atau boleh tak boleh harapkan pihak penguasaan dalam negara kita. Itu tuan-tuan saya bagi tahu daripada segi nisbah. Belum lagi ada, kita tak boleh menilai moral dan iman seseorang. Ada anggota polis tu yang dia kerja memang jiwa dia adalah untuk mempertahankan negara dia. Ada hak kerja kerana duit.
Ada hak kerja kerana duit dan kuasa. Itu yang jadi masalah tu, kes rasuah dan sebagainya. Itu belum tolak tu lagi. Jadi hari ni tuan-tuan, kita kena ambil pendekatan. Kita pernah tengok satu polisi-polis yang dipanggil polis dan masyarakat berpisah tiada. Lepas tu saya bila keluar daripada polis, tuan-tuan, saya tak cerita kebaikan. Saya pada waktu tu rasa daif, saya duk cerita tentang keburukan PDRM ya. Nak bagi orang bergaduh dengan polis. Sedangkan tuan-tuan, kita ada banyak tuan-tuan. Kita ada community policing yang boleh membantu. Dan juga tuan-tuan, di dalam kanun prosedur jenayah, orang awam boleh melakukan tangkapan dan menyerahkan kepada pihak polis. Salah satu caranya untuk kita bersama-sama dengan pihak polis, kita membantu mereka. Jadi tuan-tuan fikir tuan-tuan, dengan keadaan satu anggota polis nisbah 1,000 orang awam ni, tuan-tuan fikir, hari ini polis memastikan keselamatan diri kita. Kita duduk dalam kawasan kita, mereka masuk tanya kita di kawasan. Kawasan selamat ke, tak selamat ke, mereka duduk ronda, duduk tengok kampung. Kadang-kadang kita tidur, mereka duduk ronda tengok kampung supaya perompak tak mai curi apa segala macam. Tuan-tuan pernah tak tanya diri tuan-tuan, bila masa aku ni pergi jaga kuartus polis, aku pergi tanya, ada tak polis hak susah dalam kuartus tu? Ada tak polis yang mana anak dia ramai, dia susah dalam kuartus tu? Tak ada tuan-tuan, masyarakat tak nampak benda ni. Ada orang bertanya apakah tekanan yang dihadapi oleh pihak polis. Ada setengah pihak polis ni, apabila mereka tangkap kumpulan-kumpulan gangster ni, keluarga mereka diugut. Mereka diugut dan sebagainya. Hari ni siapa yang duduk bersama dengan mereka? Mereka dah lah kena ugut. Lepas tu orang awam pergi hentam mereka lagi. Polis tak guna. Jadi siapa yang nak membela mereka ni? Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena ambil satu pendekatan. Apabila mereka menjaga kita, kita menjaga mereka. Tuan-tuan tengok hari ni bulan puasa. Mereka duduk tengah panas. Supaya kita dapat hidup aman di rumah. Duduk berdiri tengah panas dengan tak ada payung. Semalam saya pergi buat depot tuan-tuan. I pergi di Gubah Pasu. Payung kecil je duduk dekat roundabout. Dengan panas, tuan-tuan bayangkanlah. Panas yang amat sangat sekarang ni. Dalam bulan puasa ni. Macam mana bukan orang tak nak kerja kerajaan. Masalahnya kerja kerajaan bergantung pada kuota JPA luluskan ikut bajet negara. Apalah bro cakap tak ada orang nak kerja polis. Bukan kurang tuan-tuan. Kurang untuk orang nak kerja polis ni. Kurang. Tak ramai. Saya tahu lah tuan-tuan. Tak ramai orang nak kerja polis ni. Semua nak kritik yang banyak. Tuan mungkin nak kerja, tapi kebanyakan orang tak mahu kerja. Bila mereka dapat graduate universiti, mereka dapat sebagai contohnya. Tuan-tuan tengok hak mohon ni. Kebanyakannya adalah SPM ataupun dia punya degree dia kurang sikit. Cuba ada tak orang hak yang ambil, adalah 2-3 orang hak ambil teknologi petroleum ke apa, hak masuk dalam PDRM ni untuk mengembangkan lagi idea ataupun mencernakan lagi idea kat dalam pasukan polis Diraja Malaysia ni. Kurang. Mereka mesti target untuk kerja oil and gas, dapat gaji banyak. Mereka mesti target. Tuan-tuan, ni adalah human behavior. Tuan-tuan nak cerita apa dengan saya ni? Siapa nak pergi kerja gaji rendah? Orang akan mencari kerja yang gaji tinggi. Farid Ghost, so kau kat sini kenapa? PDRM tak cukup kaki tangan, bukan polis je bertanggungjawab, Fik. Ya betul tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam isu Bukit Malut ataupun dalam isu pelarian yang datang ke Langkawi, tuan-tuan pergi tanya, tuan-tuan pergi tengok, pergi tanya Marin. Tak tahu pun tuan-tuan pergi melawat Marin. Ada bot tak tuan tu? Ada bot besar tak tuan tu? Tuan-tuan pergi di Pulau Pinang, di Batu Uban, tuan-tuan pergi melawat tak tengok? Ada bot besar tak? Pergilah tengok. Sekali-sekala pergi melawat, bukan tak boleh melawat, pergi melawat tanya. Pergi hantar bantuan ke apa kat dalam berek tu, pergi tanya. Pergi tengok, ada tak bot besar? Jadi orang tahu nak bersalah je. Itu masalahnya. Kerja polis ni pilihan akhir pelajar. Ya betul tuan. Saya bekas polis, saya tahulah. Saya bekas polis, saya tahulah sebab apa saya masuk dan sebagainya. Lepas tu nak kencing saya. Polis duit tak berdekat. Polis kena naik basikal baru Malaysia tak miskin. Ni lagi pelik. Awak pula tak ada unit berbasikal. Polis ada masa saya di Sarikir dulu, mereka buat rondaan beat pakai basikal. Awak pula tak ada. Ada.
Hasan Badri, polis. Jadi kita kena berganding bahu, tuan. Kita kena berganding bahu, kita kena ambil tindakan. Orang awam hari ni kena ambil tindakan. Bawa parti ni, alah tuan-tuan tangkap, tak ada masalah apa, tuan. Bukan ada masalah apa, tuan-tuan ada kuasa menangkap. Orang awam ada kuasa menangkap di bawah KPJ, Kanun Prosedur Jenayah. Kalau tuan-tuan tahu, kata dia adalah parti, jadi dia telah melakukan jenayah di dalam negara. Tuan-tuan ada kuasa tak untuk tangkap dia? Awak pula tak ada. Di dalam Kanun Prosedur Jenayah membenarkan tangkap awam. Tuan-tuan boleh tangkap dia, tapi bukan tangkap awak balik rumah tuan-tuan. Jangan duk pergi buat penjara dalam rumah tuan-tuan. Kena tangkap dan serahkan kepada balai polis berdekatan. Orang awam boleh buat tangkapan. Awak pula orang awam tak boleh buat tangkapan. Tapi kena serah kepada balai polis yang berdekatan. Bot bil ada, Pit. TLDM dah tutup ke berhampiran BKTB Malut? Saya sebut tentang PDRM, dia sebut tentang ni pula. Hak kuasa menangkap parti ni. Navy ada kuasa kan untuk tangkap? Aduh. Saya bukan pencen, saya kena buang. Saya kena buang kerana difitnah pemalsuan dokumen. Jadi tuan-tuan ada apa-apa lagi tuan-tuan soalan? Lapak iyak ni. Lapak iyak. Lapak iyak. Saya sakit tekak hari ni. Okey tuan-tuan, setakat tu saja kot saya ingat. Walaupun dah pukul 8 setakat tu saja saya ingat. Jadi kita bekerjasama lah tuan-tuan bersama dengan penguatkuasa. Jadi COVID-19 ni mengajar kita untuk berganding bahu bersama dengan penguasaan dalam negara kita. Supaya kita dapat memastikan PKP ni dapat berjalan lancar. Saya harap benda ni dapat diteruskan selepas benda ni. Dapat diteruskan selepas daripada tempoh PKP ni. Sebab itulah dia mengajak kita. Sebab tu dia lama supaya mengajak kita benda ni. Jadi bila habis daripada PKP ni, kita kena bergabung. Bergabung macam mana dalam tempoh PKP ni bersama dengan orang awam, pihak polis, tentera, rela kena bergabung. Untuk kita memastikan bahawa kita dapat mengusir semua parti-parti ni keluar daripada Malaysia. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kita nak tutup ke semua rumah pelacuran dalam negara kita ni. Kita nak tutup. Sebab tu kita kena istiqamah. Kita kena istiqamah dalam mana tempoh kawalan pergerakan ni, bagaimana kita bersama dengan penjawat awam. Selepas daripada tempoh kawalan pergerakan ni, kita kena istiqamah macam tu juga. Barulah kita dapat bagaimana kita berjaya untuk memastikan PKP ini berjalan lancar. Begitu jugalah kita akan berjaya untuk memastikan tiada parti dalam negara kita. Kita akan berjaya untuk untuk menutup ke semua pusat pelacuran dalam negara kita. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.